Podcast Kongsi Terang dihebatkan oleh Pixel Distribution, one of the leading distributor for professional video product in Malaysia. Layari www.pixel.com.my untuk maklumat lanjut. Assalamualaikum. Anda bersama dengan Cenab dalam Podcast Kongsi Terang, dan malam ini dan untuk episod malam ini, kita seperti biasa setiap minggu kita akan bawakan tetamu istimewa ke studio untuk mereka kongsikan cerita-cerita mereka, kisah-kisah mereka, pengalaman dan sebagainya. Tapi sebelum tu, kepada anda yang baru saja singgah ke channel ini, yang baru saja menonton podcast ini, tak tonton episod-episod sebelum ni, tontonlah dulu. Tiba. Jadi kepada anda yang baru saja singgah ke channel ini, please do subscribe our YouTube channel Sufi House. Like, share, comment and tekan bell notification untuk mendapatkan update terkini dan juga video terbaru daripada kita. Okay guys, so setiap minggu seperti biasa kita akan ada topik yang topik yang akan kita kongsikan kepada anda semua, kepada penonton dan juga para pendengar. Dan untuk guest kita pada malam ini, saya nak akan kenalkan seorang figura yang saya nak sangat-sangat admire. Okey, kita pernah bersama berjumpa, pernah ada job lah sekali kan. And this is I think this is the second time lah kita orang berjumpa. Alhamdulillah ada kesempatan. Jadi siapakah guest saya nak untuk episod ini? Tuan-tuan dan puan-puan, perkenalkan kepada anda di studio sekarang ini kita bersama dengan Azmi Arif. Hai, Assalamualaikum. Nyanyi sikit, Mak. Nyanyi sikit. Okay. Nelayan pulangnya hampa, ikan merajuk, ombak dihina, senandung sapil kelanap, cerminan jiwa, dindangan sukma. Amoy. Boy. Lagu apa? Lagu saya lah. Lagu saya menjodot Zapin kenangan. Zapin. Ingatkan nak belanja? Oh, tak adalah. Belanja dah hip hop bang? Saya bukan... Saya tak expectation itu bang. Saya suka lagu-lagu yang merentak irama. Walaupun saya buat lagu pop, lagu ballad, tapi irama Malaysia adalah antara 40 yang utama saya. Traditional. Okay guys, so inilah dia Azmi Arif, atau lebih dikenali sebagai dia Azmi ke Azmira? Azmira nama betul saya. Nama Azmira nama betul saya. Oh ya ke? Kenapa dia tulis Azmira? Saya tengok sebenarnya. Ada seorang dia mungkin dia tersalah, mungkin dia terdengar Azmira. Oh ya ke? Dia gabung terus dengan Arif belakang tu kan? Yes, sebenarnya error. Azmi Arif. So guys, Azmi Arif merupakan seorang penyanyi yang saya follow daripada One in Million. Musik apa bang? Musik kedua, maksudnya Ayu Damit. Ayu Damit. Saya kalah lah. Saya tak 20 tu. Maksudnya kalau mati antara Ayu dengan saya. Saya berontak dengan Ayu maksud tu. Memang Ayu kan dah tahun depan dia dah masuk. Jadi memang dia orang nak pushkan Ayu tu. Jadi saya faham lah. Jadi saya mengundur diri macam tu. Gitu? Bukan saya mengundur diri, tapi saya ditolak. Diundurkan. Okey, kepada para penonton dan juga para pendengar, Azmi Arif merupakan seorang yang lebih, orang kata apa, sinonim bang dengan gelaran penyanyi sedap tapi bercakap agak sengau. Itu topik kita hari ini, kelebihan dalam kekurangan yang kita akan yang Abang Azmi sendiri akan kongsikanlah kepada anda macam mana perjalanan karier beliau dan sebagainya dengan bakat yang sedia ada yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT untuk beliau meneruskan passion beliau dalam bidang seni. Kemana? Okay, sebelum kita go further bang, mungkin abang boleh introduce sikit. Tadi abang introduce sikit tentang abang punya biografi start daripada OIM. Tapi sebelum tu mungkin abang nak cerita back history your personal life sikit. Saya memang saya sebenarnya student sebenarnya kat KL lah kan. Jadi saya belajar kat KL dan saya menyanyi di dulu saya awal saya datang sini saya menyanyi di restoran Seni Melayu di Jalan Ukol ni.
Okey. Seni Melayu. Datang sini maksudnya? Saya belajar. Saya belajar kat sini. Oh. Sambung belajar kat sini. Okey. Selepas saya belajar ni College Terengganu, saya sambung ke KL, saya ambil diploma. Lepas tu sejak pada itulah saya berjinak dalam bidang seni lah. Okey. Jadi saya pun tak minat. Saya pun tak minat pun menyanyi ni sebenarnya, tak suka menyanyi. Tapi orang kata orang lah yang push saya kan. Belajar dalam bidang apa bang? Saya ambil bahagian sistem maklumat. Sistem maklumat. Tapi saya IT lah bukan? IT lah. Ni IT saya pun tak tahu sebab saya pun dah lama nak tinggal kan. Walaupun saya ada diploma tapi saya tak menggunakan benda tu, tak pakai benda tu pun kan. Okey. Dan ni sekarang saya fokus pada nyanyi dan juga ada business sikit lah gitu. So belajar benda lain tapi sambung bidang nyanyian. Yang tadi sebut tak minat nyanyi pun. Saya tak minat nyanyi. Asalnya saya tak minat, bukan tujuan tu nak jadi penyanyi kan. Datang sini bukan nak jadi penyanyi pun sebenarnya. So dipaksa ke apa ni? Saya didorong oleh seorang rakan saya yang tadi tu sebenarnya. Okey. Dia yang dorong saya untuk jadi seorang penyanyi. Bawa masuk. Mana tak ada. Saya start dari situ lah. Dia push saya kata, boleh nyanyi bagaimana? Saya sebenarnya dulu tak cakap orang langsung. Saya memang pemalu seorang. Pemalu bukan sebab saya pemalu. Sebab saya nak cakap orang kan. Dulu saya cakap dengan teruk tau. Sekarang saya dah boleh cakap sikit. Boleh lah aku faham kan? Boleh faham kan? Boleh. Boleh lah aku faham. So ini sejak lahir bang? So sejak lahir saya ada masalah insan kelainan ni ada dua masalah. Satu masalah sumbing di bibir. Okay. Dan saya ada rekahan langit. Tapi sebabkan saya ada rekahan langit, saya operation tu agak lambat. Doktor kata susah untuk sembuh semula. Sebab saya agak rendah besar baru saya buat. Sebab tu dia kena buat waktu kita lahir. Sejak kita lahir, lepas lahir tu dia turun jahit je. Oh ya ke? Itu untuk maknanya boleh cure lah cerita dia. Boleh. Tapi bila kita dah buat lambat, doktor kata dia tak boleh buat apa lah. Serius? Tak boleh. Kecuali kalau dia boleh ubah, tapi doktor kata tak 100% lah. Dia akan ubah sikit daripada lambat tu pada usia berapa? Saya dah besar dah. Semua mendengar lah tu. Semua dengar. Maksudnya mau buat lah. Doktor kata awak nak buat ni untuk apa kan? Sebab dia nasib lah. Tanya pula untuk apa? Bukan, dia macam ni. Dia tanya tu sebab apa? Sebab dia nak tahu tak ada kesan pun. Kadang kita buat tu sama je. Tapi ada perubahan sebenarnya. Kita ada perubahan. Waktu kita nyanyi, kita tak sengau. Macam tu. Jadi kita praktik kat situ. So maksudnya you proceed juga dengan operation tu ke atau? Proceed lah. Proceed juga. Doktor saya tak akan boleh 100% lah. Boleh lah dalam 50%, 60% macam tu. Jadi buat jugalah kan. Tidak kan, bila tak buat kan awak tak faham langsung lah. Dulu kita teruk dulu. Yelah. Itu dah cerita dia. So selepas itu tadi ada kata kawan discover you boleh menyanyi macam mana? Abang ni menyanyi dalam toilet saya menyanyi. Saya masuk pertandingan menyanyi dulu masa saya. Nak cerita semua tu? Okay. Ni hari 4 malam lah Dah mana? Kita buat episod lah. Okay. Saya asalnya saya dulu kat sekolah-sekolah kan, pada saya sekolah menengah dulu memang saya minat menyanyi, tapi saya tak bukan menjadi seorang penyanyi. Saya suka menyanyi. Suka menyanyi je lah. Suka menyanyi tapi bukan nak jadi artis, tak ada tahu kan. Lepas tu okay, sorry, that time menyanyi okey tak? Tak okey. Okay. Dia masih negara Sengkang. Dia masih lah totally memang orang tak faham mendengar lah, tapi boleh sedap alunan tu sedap, tapi semua tak, kita tak ada kawan tak pandai lagi nak belajar Lepas tu masuknya saya join nasyid. Saya cakap dengan yang seorang penyanyi tu, saya kata boleh tak saya nak nyanyi sama masa tu kan. Lepas tu dia kata tak boleh, kau nyanyi kalah itu orang tinggal, kau nyanyi masuk masuk tu lah kebiar dapat. Mungkin itu kan budak-budak kan, budak kita fikir budak kan, biasa lah tu. Jadi kita kan tak malunya kan, aku ni penyanyi, aku nak nyanyi depan ni kan. Kau kita nyanyi orang lah. Dia tak nak offer, dia nak seorang kan. Dia tak nak nyanyi. Macam ingat lagi kita sama-sama remaja kan. Mana nak fikir benda-benda tu. Jadi saya pun cakap tak apalah, dia tak bagi, aku ambil kompang je lah. Yang penting aku masuk bilang okey, kau duduk belakang tau. Kau jangan nyanyi, kau belakang. Kau jangan keluar mulut banyak kan. Memang
okey, fine, tak apalah. That time rasa memang betul-betul Biasa, rasa normal lah. Kita normal kat lah. rasa kan, manusia kan. Dia rasa macam, bila orang kata kita rasa macam, oh nampak sangat kita ni macam tak ada masa depan kan. Tak ada lah. Orang kata matlamat, tak ada matlamat hidup, tak ada. Jadi nak gimana pun masa depan nak pergi kerja, nak gimana pun memang masa depan tu gelap lah kalau fikir kan. Memang betul-betul down lah rasa Down lah macam tu. maksud kan. Okay, jadi bila dah orang kata dah cakap macam tu, kita macam tak apalah. Tapi dalam masa yang sama saya belajar. Saya belajar menyanyi, belajar sendiri, belajar saya record dalam kaset tu. Belajar sendiri? Belajar sendiri. Saya patutnya orang kata, kau nyanyi sengat, kalau kau tak boleh nyanyi lah, kau tak boleh. Ada lah beberapa orang kawan kat sana lah. Saya tak tunjukkan lagi. Suara saya masih tak belajar, lenggok-lenggok lagi, cara tak belajar lagi semua tu. Dia datang sendiri. Bila saya dah belajar, dia suara bukan kita bakat tu dia keluar sendiri. Dia keluar sini. Lama-lama bila ni, sedap je suara aku. Perasan, nama saya sangat perasan. Sedap je suara. Saya kan perasan, feeling suara-suara. Sedap lah. Lepas tu, tapi dengar sengau. Tapi, malah, down. Lepas tu belajar, kita bertekad nak belajar. Macam mana nak belajar ni? Suara saya elok lah. Maksudnya dah operate dah. Masa tu dah operate? Ada operate, tapi memang orang kata harapan tipis lah, bukan tak boleh cakap dengan elok. Macam sekarang kan, tapi sekarang okey sikit. Mula kita tahu. Tak jadi macam normal je. Ni macam normal kan. Lepas tu, bila orang kata, bila saya nak, apa tu, kat mana tadi? Pasal operate tadi, dia kata tak Pasal ada. operate tu. Jadi, saya belajar ABC, saya beli buku ABC tu, saya beli balik. Saya belajar ABC, sorang-sorang saya belajar. ABC, baca ayam, saya sebut ayam itik, sampai saya boleh. Saya record balik, cassette saya record. Ada mana yang boleh, ada mana yang tak boleh. Saya berusaha lah, maksud saya usaha. Saya buat tekad, aku nak cakap macam normal macam orang lain. Aku tak nak cakap macam ni. Aku nak malu dah kan, macam tu kan. Dah lama-lama ni, lama-lama saya boleh. Sikit. Macam kurang sikit. Macam tak dengar pun. Kadang-kadang saya lupa, saya dengar juga. Sebab ni sekarang pun saya mesti kontrol juga sini sekarang ni. Sebab saya belajar sikit, orang kata, benda yang kita dah belajar kan. So, apa benda yang kita keluar tu, kita dah tahu macam mana nak buat, nak keluar macam mana kan. Macam tu. Jadi nampak macam belajar. Betul dah belajar cakap tu. Malam cakap tak boleh lah. Masih lagi dengar bunyi. Sengat tu ada juga sikit tu. Apa kata aku nyanyi? Nyanyi saya belajar nyanyi. Bila saya nyanyi, dia tak, sengat tu tak ada. Sebenarnya tak, sebenarnya macam lepas tu dah bila saya nyanyi, sedap pula saya. Ramai, menduk pula suara aku. Menduk tu Allah bagi. Allah ada saja nak bagi. Kan? Jadi, rekod, sedap je suara aku. Aku tak tahu suara aku sedap ini. Masa tu umur berapa? Lepas tu saya kata 2. Kata 3 kata 2 macam tu. Selama ni saya tak tahu suara saya sedap tu. Saya nyanyi macam tu je. Tapi bila saya record kaset tu, kan ada kaset tu. Kaset record tu. Bila record tu ayah saya dengar. Saya buat lagu arwah ayah saya. Saya record lagu Bahtera Merdeka. First kali Bahtera Merdeka. Record tu ayah saya, sama nyanyi. Saya budak sama. Dia macam kata siapa nyanyi. Tapi bila macam suara hang je kan. Tapi ayah kata, sedap suara hang ni sebenarnya. Jadi bila sedap lah, saya macam bangga lah macam tu. Bila dah lama tu, start pada situ lah. Kita mula belajar. Banyak refer boleh sama Abdillah, macam yang penyanyi Sudirman. Maksud tu lah. Refer banyak belajar. Tu lama-lamaan ada suara tu jadi macam auto ni jadi sedap. Kan pada asal tu memang saya tak nyanyi langsung. Saya memang tak reti pun nak buat macam, tapi dia semula jadi. Dia semula jadi macam tu. So ni masih tingkatan 2 tu lah. So after that barulah saya operate tingkatan 1. Operate. So bila you dah discover yang you dah boleh menyanyi everything semua tu, you dah start join pertandingan ke, persembahan ke? Ke masih lagi pertandingan. Lepas tu saya dah bawa tu, saya belajar, saya masuk pertandingan. Ada kawan saya lah.
ayah saya tak bagi saya menyanyi sebab dia takut saya malu. Dan tak payah saya menyanyi, tak payah. Malu nanti kan. Tapi bila ada dengan lagu asli masa tu. Itu tahun yang pertama saya masuk, saya galah. Mak saya tak cakap langsung, saya senyap je, saya nyanyi, saya senyap je, saya tak cakap dengan saya siapa pun. Saya masuk je, main masuk je. Dan after ni nyanyi. Oh tu macam kalah tau. Kalah, waktu tak pula, tingkat tahun depan pula. Kalah asli sebab apa? Mungkin tak sedap ke, mungkin cara nyanyian saya salah ke. Bukan bang. Saya rasa masa tu kalah sebab abang tak cakap. Apa dah ni? Terus nyanyi bagilah salam ke. Dah tahun harapan tu saya mendekat aku mesti nak juara ni, aku nak juara. Saya belajar pada orang lama-lama. Cari penyanyi yang tak pernah wujud, tak pernah hidup, saya tak tahu siapa. Dia Rahim Jantan lah apa lah kan. Lepas tu lah saya kenal SM Salin, saya kenal Ahmad Jais, saya tak kenal siapa pun. Dulu saya refer pada lagu-lagu lama dulu, bukan lagu-lagu pop. Lagu-lagu irama asli, lagu tradisional. Lagu asli kan. Memang minat ke situ lah. Tak minat lebih juga, dekat tak situ. suka. Tak Tapi orang kata mungkin nak masuk, sebab masuk pertandingan lagu-lagu asli, lagu-lagu irama Malaysia kan. Jadi saya pun bawa dia pun nyanyi masuk. Oh macam ni tengok dia. Dan tahun depan tu saya nak masuk. Saya pun senyap. Tak bercampur, tak bercakap dengan orang langsung. Dengan peserta tak cakap. Sampai peserta tak cakap apa seorang tu. Nak tanya, sesama ke? Tak sihat ke? Sesama maksudnya apa? Kan saya cakap kan? Sesama. Kan sepatah jawab tu. Okay. Oh ya ke? Betul? Senyap. Okay. Dah sampai sini dah saya masuk pertandingan tu. Masa dah masuk. Orang semua pakai macam puji tau. Macam puji. Bagus nyanyi, bagus. Terus mentah bagus. Kok nak bagus. Waktu nak umumkan pemenang tu. Nombor 3. Saya tak sebut nama aku yang ini. Saya tak sebut lah nama tau. Pasal tu. Bila lah. Okay, Muhammad Azmi. Aku menang lah. Itu satu. Tak sangka. Tapi hati tu macam terdetik macam aku menang. Sebab ada pencabar memang bagus-bagus kat situ. Mungkin tak tahu lah rezeki kan. Kadang ikut luck nasib kan. Lepas tu menang. Nak kena cakap pula kan tu pula. Macam tu. Kena cakap. Sudah. Saya ingat dia cakap dengan MC tu. Jangan tanya apa-apa saya pun tak. Dia cakap je lah sendiri. Saya tak mau cakap. Boleh cakap. Okay Azmal. Pemenang kita boleh tak cakap sepatah dua kan. Boleh cakap kan. Saya tak nak cakap je tak. Tu kenapa? Saya macam bonnet tau. Jadi dia cakap okey tak apa. Dia cakap okey Mak Azmira, tahniah pada semua. Okey Azmira, dengan ni membawa ke lagu kan. Tidak saya kena cakap tu masa tu. Sejak tu lah. Lepas tu berhijrah belajar ni. Sampailah saya kata 5 masuk pertandingan nasyid. Nasyid tu kat masjid tu adalah saya pernah azan sekali ni 2 dah kan. Kawan-kawan dah tahu lah, kawan-kawan aku dah tahu saya cakap sengau kan. Mana lah saya azan, ustaz kan azan dia saja nak cakap. Bila saya azan, maksudnya kan. Sekali 2 tu bila saya azan orang macam terpinga lah macam suaranya sedap. Macam tu lah, merdu yang suaranya kan. Tapi sekali tu je lah, saya tak mahu dah satu kan, sekali je. Dan tu, waktu ada satu ustaz cakap, kau azan kau menyanyi ni. Apa dia? Kau azan kau menyanyi. Penyanyi Melayu menyanyi. Macam tu kan. Mana dia tahu kan, kita kan bawa muda-muda kan. Nyanyi macam, dengar-dengar nanti macam menyanyi lah kan. Kan dia tak ada macam Ustaz Dani tu. Sebelum tu dia kan. Jadi saya pun macam stop kejap. Dan fokus pada nyanyian. Pokok nyanyi. Sampailah saya dapat offer belajar LPSPM tu. Kerja dulu. Lepas kerja, saya bekerja dekat hotel. Lepas hotel tu, betul saya dapat tawaran belajar kat Terengganu lah. Dapat Terengganu, betul baru saya sambung belajar di KL macam tu. Sampailah cerita Azmi Arif ni berepisod-episod lah. Macam tu. So, okay, alright, kita nak sambung sekejap lagi bang. So kita akan break dulu seketika. Pada anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Okay.
Okay guys, we are back to podcast Kongsi Terang. Okay, dan untuk malam ini, episod malam ini, kita masih lagi bersama dengan Azmi Arif. Yeah. Alright. So, tadi nak tanya, sebelum kita break tu dah terfikir. Abang Azmi dah cerita banyak tentang your backstory dan sebagainya. And yang sekarang ni, apa sebab yang faktor utama lah. Kalau dilihat sekarang ni, menyanyi dah jadi one of your kerjaya, career. So kenapa sekarang memilih? Sebab dan juga faktor lah memilih kerjaya nyanyian ni. Okay, sebenarnya saya bukan memilih kerjaya nyanyian ni sebagai forte utama. Okay. Nyanyian ni sebagai minat saudara. Tapi yalah, kalau memang saya datang ke sini pun memang adanya seseorang penyanyi kan. Tapi dalam masa yang sama sekarang ni kita tak boleh fokus satu benda kan. Kita tak boleh mengharapkan dalam bidang nyanyian macam saya pun ada bisnes saya buat kek. Orang tu kan di samping tu orang kalau ada masa luang macam ada show tu orang bagilah untuk show tu kan. Jadi saya, dulu masa muda pertama kali saya nyanyi saya memang fokus nyanyian ni sebagai kerjaya, tapi fikir-fikir balik nyanyian ni dia bukannya satu benda yang kerjaya utama. Maksudnya dia payah nak sustain ke apa bang? Bukan payah penyanyi ni menjadi seorang penyanyi ni bukan bukan soal pasal sustain tau. Dia soal ada akan ada pesaing baru ke apa tu? Dia bukan punya seorang apa yang tetap. Maknanya bukannya kita Yalah, dia by job, by show. by show dia bukannya hari-hari untuk dari job kan. Jadi kita bisnes tu kerjaya bisnes saya ada utama dan nyanyi tu ada kedua. Tapi dalam masa yang sama kalau ada job nyanyi saya pergilah macam tu lah. Tapi saya nak fokus 100% untuk nyanyi tu tak ada sangat lah. Bukan nak dulu ya, tapi sekarang ni kita dah tukar. Kita dah semakin matang, jiwa pun dah semakin kita usia pun dah semakin meningkat kan. Jadi minat nyanyian tu sebagai minat, tapi sebagai forte, sebagai kerjaya nombor 2. Dan sekarang ni kita fikir mencari orang bisnes, apa ruang yang ada. Kalau ada ruang menyanyi kita pergi nyanyi. Kalau ada ni macam tu lah. So memilih untuk buat bisnes tadi tu macam apa, jual kek semua tu kan, buat kek. Itu disebabkan career nyanyian semakin slow ke atau macam ni bang? Bukan, sebab kena harus zaman sekarang ni kalau penyanyi dia tak boleh fokus 1%, kecuali kalau dia memang nama dia memang besar. Dia gilai oleh orang ramai, memang dia gilai oleh stesen TV memang itu tak apa. Tapi kita orang yang artis popular pun macam Datuk Siti Nurhaliza pun dia pun bisnes juga. Dia pun walaupun dia fokus pada nyanyian dia, tapi bisnes tu adalah antara benda yang masa yang lama, yang panjang kan. Nyanyian ni sebagai saudaranya pada asalnya dia sebagai bisnes juga sebenarnya tu. Nyanyi suara, menjual suara bisnes juga kan. Tapi orang tu dia tak boleh fokus pada satu. Dia kena mikir pasal yalah, kena fokus. Ada juga artis yang bekerja kan. Ada juga artis yang buat bisnes macam-macam. Zaman sekarang ini zaman sekarang lah. Kerana zaman dulu tak tahu lah kan. Saya dulu okey kan, dari segi show semua okey. Sebab artis pun semakin lama semakin ramai. Jadi orang tu pemilihan orang tu terlalu banyak kan. Jadi contoh dah ambil Azmi Arif. Azmi Arif penyanyi lain lagi ada kan. Bila Azmi Arif bila masa orang tak ada job baru kau panggil. Tak ada lawan. Bukan maksudnya macam tu lah. So antara cabaran sebelum dan bila dah ada dalam industri ni bang, cabaran dia? Cabaran dia? Of semua ada cabaran. Kalau kerja pun semua ada cabaran. Nyanyi sebab dia public figure. Mungkin abang boleh bagi cabaran yang abang rasa ini macam agak berat lah kot. Since aku dah masuk dalam industri ni, this cabaran ni rasa macam kalau tak ada. Memanglah. Saya rasa macam
Malah nak masuk ni, nak nyanyi lah. Ada kan. Okey. Gibap. Semua itu memang biasa lah. Gibap. Itu orang, kita orang cakap, kenapa kau nak nyanyi kan? Kau ni sampai bila kau nak nyanyi? Sampai kau tua nyanyi kan? Jadi benda-benda itu benda-benda yang kita cepat down. Tapi dah lama-lama kita dengar macam manusia semua sama je kan? Manusia sama je. Kau siapa yang tak suka kita? Kan? Kita pun tak suka orang. Betul tak? Betul. Tak semua manusia fikir balik positif balik, kita fikir balik. Betul juga kalau kita fikir benda tu memang tak boleh lah. Ya, saya pun tak tahu abang ni suka saya ke tak. Awak tak suka-suka saya ke tak? Yang tu kan. Jadi macam Pergi balik. tadi saya fikir balik macam manusia, nama manusia kan. Dulu-dulu ya macam tak rasa, aku tak rasa lah cakap macam tu kan. Bagi saya manusia tu siapa-siapa lah. Abang pernah terbalik dengan kontroversi sebelum ni? Saya kontroversi saya tak ada. Serius? Saya tak ada kontroversi. Ada kontroversi tak ada kan? Tanya Google jawab. Jangan. Saya tak ada kontroversi. Pernah ada ke sebelum ni? Soalnya buat saya tak correct kontroversi. Ni kontroversi ni kena saya. Tak payah. Dan okey. Tadi aku memang seorang bintang, seorang penyanyi atau seorang artis. Dia kena correct benda-benda tu sebenarnya. Okey. Sebab dia memang hiburan kan. Hiburan macam media-media. Dia nak benda yang dia tak nak benda-benda yang Allah So baik. kontroversi yang sebelum ni dicipta dengan sengaja ke atau? Tak ada, itu memang biasa lah benda tu kan. Jadi orang-orang kadang tak ada kontroversi, tak jadi banyak artis. Ya, tak jalan. Buat main artis yang kalau baik je tak payah lah. Rumah tak payah lah jadi artis kan. Dia jadi artis ni kan ada kontroversi. Kita ni tak berani buat macam tu. Kalau kita berani saja dalam orang yang mana yang okey, contoh macam Datuk Siti dia sebenarnya ni kontroversi ni melalui lain, arti lain kontroversi dengan mengaduh orang sana sini kan, buat kecoh, buat itu kan, itu menaikkan nama dia orang, itu salah satunya. Itu nama mengenai artis kan. Dia tanya ada kontroversi tak? Saya tak ada, saya tak ada kot. Tak ada, tapi tak tahu tapi dulu tu mungkin ada tapi benda tu kita tak ada nak indah sangat kan. Heran pun benda tu. Itu kan. Okay, setelah sekian lama lah since abang dah prove diri you yang I can sing, but still dalam tuturan tu mungkin ada sedikit ni. Tapi ada masalah tak bang since you dah bergelar penyanyi ni? Ada masalah tak masih lagi diperkatakan oleh netizen ke rakan-rakan ke yang berdikaikan, pelekehkan ke, masih ada lagi? Okay, masa zaman dulu sekarang lain tau, tak sama mulut sama sekarang lebih baik daripada mulut dulu kan. Sama budak-budak juga tak sama mulut dulu. Masa kat sekolah sangat mulut jahat, semua mulut ni kan. Tapi sama sekarang open tau, dia tak ngutuk-ngutuk dah. Bila pemikiran sama dulu dengan sama sekarang lain tak sama tau. Sehingga sama sekarang lebih lagi jahat lagi. Tapi sama sekarang lebih macam misalnya dia cakap sini banyak motivasi, benda-benda yang banyak tak elok. Gitu. Mungkin jauh main. Jauh lah dengan mic tu tak dengar nanti. Tapi itulah. Apa orang saya rasa sekarang ni orang boleh terima kot macam dulu orang tak terima. Apa kau nak bahasa dah lah cakap ni. Ada dulu saya pernah dapat dulu orang komen kat YouTube dekat mana orang saya tak ingat lah. Dia cakap, oi kau tak malu menyanyi kan cakap ni sedap sikit lah. Ada gitu. So macam mana you adapt bang masa tu? Saya down lah, memang down lah. Tapi mikir balik macam sampai bila nak down kan. Mikir balik orang nak sesiapa pun kita sendiri pun tengok orang dengan benda kita tak suka kan. Jadi saya anggap itu sebagai benda yang orang normal lah, benda biasa. Tapi janganlah sampai dia mengutuk sampai body shaming kan maksudnya. Sampai menghina tu tak, itu melampau lah. Dia bila orang cakap benda ni dia kadang dia tak sedar yang kau sebenarnya menghina ciptaan Tuhan sebenarnya. Ada juga kat YouTube pun ada. Dia cakap ada itu sekali saya pernah masuk sekali ni. Bila saya tak baik cakap yang tu kata. Itu semua dia macam
Saya lawak-lawak. Memang kadang orang, kita ada persatuan sengau tau. Persatuan Ya, ada. betul betul. Bila ada persatuan sengau ni, orang tak suka benda-benda ni Dijadikan jenaka bahan jelak lawak. ingat benda jelak tu sebagai hiburan kan. Bukan tak boleh. Dulu dia orang buat tau. Tapi sekarang tak boleh dah sekarang. Macam tak banyak lah. Kan yang macam TV kan dia buat. Bang jangan sangat bang Mike tak dengar. Dia macam okey, dia macam gelak tu pula. Okey. Maksudnya macam tu lah cakap macam dia menghina. Sangat tak ada sampai menghina macam tu lah. Bila menghina tu lama-lama pau sangat lah macam tu. Kalau tengok sebelum ni kan ramai yang macam pelawak ada buat. Ada melawak, ada buat misu lah macam tu kan. Dia buat macam gagak lah. Tapi gagak tu okey lah. Gagak sebenarnya ni tak apa kan. Yang ni gagap kan. Yang macam si Syashid tu lah kan. Syashid Tayyip memang dia tak kisahlah. Tapi ni bila dia buat macam tu, nanti orang budak-budak kanak-kanak akan ikut benda-benda tu. Macam tu lah. Kan. Bila dia tengok di TV macam dulu kan boleh pakai baju perempuan kan. Sekarang tak boleh kan. TV tak boleh kan. Macam tu lah. Bila kita buat lawak-lawak macam sengau-sengau macam tu kan. Jadi macam budak-budak akan ikut tau. Budak-budak akan tengok, dia akan ikut. Jadi dia akan mengejek. Dia sebab televisyen tu yang buat contoh macam tu kan. Itu lah. Alright, so bang, kita nak break dulu seketika. So kita akan sambung sekejap. Hui. Apa bling? Kita akan kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Okay. Okay guys, we are back to podcast Kongsi Teram bersama dengan Cik Nap. Lenguh duduk dekat sofa. So kita duduk kat sini sekejap. Boleh bang? Boleh bersantai-santai. Santai Ni macam nak terkentut pun ada. Tak Ya apalah ke, saya duduk nampak? balik lah. Dia orang fikir saya nak terberak ke benda kan. Okay bang, tadi kita dah cerita pengalaman abang banyak tadi tentang sejarah abang tu, cerita dalam industri dan sebagainya. And abang ada mention juga pasal dia ada buat business cake. So mungkin you nak ceritakan sikit business cake tu. And kenapa you buat business cake? Kenapa tak buat business lain? Sebenarnya pada saya dulu kan masa kita pandemik ni kan, yang COVID tu kan. Masa tu lah saya buat business cake tu. Sebab sebelum tak ada job, tak ada bayar kan, job tak Yalah. ada kan. Kita duduk berkurang dalam rumah, tak ada pergi mana-mana kan. Masa tu lah saya I mean kenapa cake? Kenapa tak kuih tiaw ke Buat mi saya- goreng? Adakah you ada belajar dulu? Saya ni basic tu. Oh. Saya ni basic masak. Bila arwah mak saya memang akan masak tu. Dia memang orang hebat lah, orang kampung-kampung. Saya belajar semua dengan mak saya tu. Maksudnya basic tu ada lah, basic. Buat kek, buat bengkang tu kan. Kerja-kerja perempuan buat tu. Semua kerja perempuan tu buat tu. Jadi benda tu dah diasuh. Bila diasuh kita tahu dah benda tu basic kan. Jadi benda tu bagus juga. Kalau tidak kita tak tahu buat apa. Kan. Jadi ada orang tu mak kita mengajar kita buat benda tu. Jadi kita boleh menikmati kan. Daripada start situ lah. Benda tu saya buat kek tu, saya bagi kawan rasa. Kawan bagi kawan rasa. Dia buat saya, sedap je kek ni. Macam, sedap betul. Sedap lah. Sedap kek tu. Jadi macam, saya rasa macam, Tak pernah rasa kita. ini dah sampai sudah Ya kan datang adalah bawa sikit. Cuti sekejap. Cuti sekejap. Dah lama dah cuti. Kan. Sebab lepas ayam meninggal tu kan, terus stop tu kan. Lepas tu, itulah start pada situ. Memang kata bila buat benda tu ada yang tak jadi, ada yang rosak kan. Ada yang macam gibap ada, macam nyanyi kat lah. Kita buat apa kek pun, benda satu benda mesti ada benda tak jadi kan. Macam tu. Jadi dah lama kita belajar. Saya belajar. Improvise semua tu lah kan. Improvise, saya belajar daripada saya buat kek asal, suruh saya buat design kek. Design kek maksudnya saya buat bentuk-bentuk. Macam Spiderman, cerita lah. Spiderman, macam bentuk-bentuk. Barbie. Doktor. Macam kereta. Macam tu. Macam tu? Sampai ke arah tu dah. Wow. Saya bukannya profesionalnya orang, tapi saya belajar. Saya belajar melalui YouTube saya.
Apa nama bisnes kek tu? Ha? Awak punya kek tu apa nama? Kek? Azmi Kek. Mr. Make Kitchen. Ha? Mr. Make Kitchen. Miss? Mr. Make Kitchen. Mr. May Kitchen. Mr. May Kitchen. So kalian boleh dapatkan kek confirm sedap. Macam mana boleh katakan sedap lah. So Mana boleh- rasa kan? Ha? Mana rasa kan? Belum. Okay. So itulah dia pencetus Macam tu lah. Saya sebenarnya sebenarnya kek pun saya pun tak tahu pula, tak sangka pula saya boleh buat kek. Sebenarnya asalnya saya bukan buat bakery. Iyalah tu. Kan? Jadi mana semua Allah yang gerakkan kita kan. Betul. Bila Allah dah gerakkan kita, benda tu dia jadi sebelum jadi tau. Betul sebenarnya jadi. Jadi kita bukan buat-buat ataupun bila Allah kata okey awak buat ni memang perjalanan tu memang dia dah bagi dah atok gitu semua tu. Tapi yang sekarang ni masa you tengah busy buat kek dan sebagainya, until now masih buat lagi kan? Masih tapi saya cuti. Masih Cuti. lama dah tapi cuti dah. Bermula-mula dah saya. Sebab saya Tapi okey itu nak tanya masa tengah buat bisnes kek ni, you still carry your punya profession menyanyi tu lagi? masih saya ada Still ada show lah semua. Show Dekat Brunei kan? masih lagi. Masih itu orang Member show kat Brunei je. tak adalah. Saya tak laku kat Malaysia, tak laku. Tak adalah. Sebab saya orang tu rezeki mana-mana kan. Rezeki bagi saya rezeki tu mana-mana tak kisah lah. Masih ada rezeki. Itu nak tanya macam mana boleh tertembusnya market ke Brunei tu bang? Tembusnya Okey boleh bawa Cina pengacara di Brunei. Tembusnya tercetusnya asalnya. Dia mengenai ceritanya awal tu dah lama dah di tahun 19 19 19 kah? 19 dah 70. tua sangat aku dah 19 2000 tahun 2000 pada di Masihi 2000 Masihi. 2014 mungkin Brunei bila aku pula tanya orang sana Brunei mungkin bila 2016 Brunei dia tak dengar 2016. tu mengarah belakang tu Tanya, saya dia tak dengar tanya member. tu Member sampai tak ingat dah pergi Brunei tahun berapa. 2014. 2014 dia Masihi tau Ada Masihi tu tahun bila tau So macam mana boleh Ha? terpanggil ke sana? Okey, sebenarnya oleh rakan awak juga. Saya awak kenal dia kan, Datuk Aziz Gamis. Oh, okey. Ada tercentuh yang mana dia juga. Dia yang bawa dari ke sana tu. Asalnya start. Yang ni apa tercentuhnya dia Brunei tu perform kat mana? ni kerabat-kerabat raja. Kerabat-kerabat. Kerabat raja, anak-anak sultan. Ni kakak adik-adik sultan. Macam tu. Dekat istana tu lah. Kat sana. Istana Sultan Bolkiah. Istana Bolkiah. Saya pernah masuk ke Bolkiah, pernah nyanyi kat istana. Dia banyak istana, bukan istana. Banyak istana? Banyak. Adik-adik dia kan istana juga, adik-adik dia. Oh. Itu. Mana bukan satu tempat dengan dia lah. Kerabat-kerabat dia istana lain lah. Tapi yang main tu, yang kerabat yang besar tu, yang Bolkiah tu lah. Yang tu. Itu saya pernah perform itu. Baru ni saya nyanyi untuk anak Sultan lah, anak Sultan nyanyi, anak Sultan kahwin yang kakak batin tu, saya nyanyi tu. So masa berkenalan dengan kerabat-kerabat and your first performance di sana 2014, bila tahu you dari segi pertuturan itu, apa impression diorang? Macam tu lah dia. Bila dengar menyanyi, Macam mana? Tak ada lah. Yelah, masa tu saya tak cakap juga macam tu lah, saya senyap je kan. Tak bercakap. Saya tak cakap juga, tapi dalam kerabat dia macam apa? Dia cakap macam tu. Dia pandang salah kerabat dia. Ada yang cakap macam ni dulu lah. Kan masa orang tak kenal kita lagi. Okay. So saya pun macam tersipu-sipu malu lah. Agak malu juga. Tapi dalam kerabat tu saya, orang yang tahu. Saya cakap macam ni, mula nyanyi. So daripada 2014 until now, almost 10 years, Yes. keep performing dekat Brunei. Masyuk babe.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramai tak artis yang perform kat situ? Apa ya? Ada Indonesia, ada. Tak, I mean from Malaysia. Malaysia. Artis-artis yang lama dia suka artis yang lama. Tu suka artis lama. Dia orang suka apa? Konsep tradisional asli je ni? Campur-campur. Macam Campur-campur. saya campur. Tradisional campur, pop campur, lagu-lagu lama, lagu-lagu remake ringan, lagu remake ringan. Jadi saya pun nyanyi tu, bila dia orang suka, dia panggil lagi. Dia panggil lagi. Sampailah ke hari ini. Maknanya kerabat Brunei ni dari segi genre ni campur lah. Campur. Oh. Tak spesifik kita. Tapi lagu-lagu yang relax macam yang dia orang kan suka main benda yang lagu-lagu ketenangan kan. Gitu. Tak ada saya bawa rock rapat ni, tak ada lah. Sampai sekarang Sekarang. Dahsyat lah, rezeki lah. So tahu juga adalah tahu beberapa artis yang penyanyi yang perform di sana. Tapi orang main bikin jauh ni. Mungkin sampai situ lah. Lagi-lagi pun dia. Sini. Itulah cerita dia. Okay, so Saya dengar sekejap. boleh. Yang tutup kamera sudah. Yelah. Saya nak baring tadi. Tutup kamera Tak lah. ada baring saya cerita lain pula. Okay. So dari segi busynya buat bisnes tu masih lagi carry on dengan menyanyi, adakah itu membuatkan anda terpaksa bercuti buat bisnes? Macam mana? Yalah, sibuk dengan sekarang ni dah sambung dengan kerja menyanyi tu sambil-sambil ni cuti bisnes ni tak ada efek apa-apa dari segi customer punya ni ke? Semangat ramai orang yang biasalah orang Melayu. Orang Melayu dapat bisnes sikit dia berhenti sekejap. Taklah. Memang betul lah. Memang bisnes ni dia kena kuat, dia kena mental kena kuat. Macam kita menyanyi juga. Mental tu kena cekrat tau. Macam orang kena otak dia kena betul-betul tebal, dia kena betul-betul fokus. Kalau kita tak fokus habis. Kita akan jatuh, akan mengkerak, akan jadi macam Down semua tu lah. Down. So bila kita dah ada duit, bila kita buat bisnes, kita ada duit. So saya ni menyimpan. Saya bukan seorang yang belanja tu. Saya suka menyimpan lah. Macam tu. Maksudnya untuk masa depan tu saya suka benda saya akan fikirkan depan. Saya tak fikirkan belakang, saya fikirkan depan. Macam tu. Itulah kalau tengok dekat IG Abang Azmil lah kan. Sekarang saya dah jalan IG tu saya tak aktif sangat. Sekarang banyak TikTok kan. TikTok. Boleh tahan lah TikTok sekarang. Kalau tengok TikTok banyak cover lagu kan. IG saya dah tak banyak, saya tak umur dah. Tak aktif sangat IG tu. Dah tak aktif. Alamak, tu buka lagu lain pula. Alamak. Alamak. TikTok ke apa? TikTok. Kan? So penerimaan netizen tentang Azmi Arif di TikTok. Okey, TikTok ni sebenarnya banyak mengenali saya dengan orang-orang baru tau. Okey. Maksudnya yang mana yang tak kenal saya Azmi Arif tu siapa? Oh dia ni lah yang ni. Oh dia ni yang ni. Oh dia ni yang ni sebenarnya. Dia ni yang cakap je. So daripada situ orang dapat kenal saya. Okay. TikTok ni sebenarnya benda-benda yang bagus lah sebenarnya. TikTok ni sebenarnya. Dia ada kebaikan dan keburukan dia kan. Tapi kebaikan dia macam tu lah. Dia mengeratkan silaturahim. Maksudnya dapat berkenalan dengan orang yang kita tak kenal. Dan dia dapat kenal kan. Daripada situ lah kita dapat mengeratkan orang kata berkawan semula. Orang yang mana tak jumpa lama tu dia mesti orang kenal kita. Oh dia penyanyi. Oh dia nyanyi. Yang mana kita tak kenal fan baru dan ada fan baru yang suka minat kita macam tu. So bagus juga untuk TikTok sebenarnya. Selain you ada tak you discover ada tak golongan macam you ni penyanyi juga? Ada tak? Ada. Ada juga yang mesej saya kata, Azmi macam nak buat suara macam jelas macam nak nyanyi. Minta tips juga. Jadi saya pun saya bukan cikgu vokal, saya bukan seorang cikgu vokal, saya seorang penyanyi. Kalau cikgu saya nak ajar tu memang agak susah juga. Tapi kalau atas pengalaman saya tu, yang saya cakap, saya record balik tu, itu kan saya belajar kan. Tapi nak cerita tu memang susah lah, panjang cerita kan. Yalah. Jadi ramailah orang yang ada masalah kelas yang banyak PM saya. Banyak PM saya. Itu yang tanya tu daripada Persatuan Sengah tu ke atau? Bukan sangat. Ada orang daripada TikTok, daripada IG, daripada Facebook. Orang cakap saya, Abang Azmi, saya nak nyanyi macam Abang Azmi, nak nyanyi macam nak penyanyi. Tapi saya malu tahun. Macam nak bagi berani orang. Banyak. Sampai dia orang sebab dia orang sebab kelas.
buat kerja untuk apa? Untuk kita motivate lah macam mana tak sebaiknya tak malu mendapat orang kan. Confident banyak kita cakap tu kita tak malu. Dulu memang kita rasa malu kan, tapi bila kita kena tunjukkan diri kita di khalayak ramai, kita bukan lagi Kena be honest lah, kita be honest. Kena transparent kot. Dia kita memang kita malu juga. Ada yang lebih tua daripada saya pun ada cakap lagi tak faham langsung. Kadang-kadang saya bukan kadang-kadang sama sendiri saya tergelak juga kadang-kadang kau. Bila orang cakap sama-sama kan, bila saya tergelak. Tapi saya tahan sebab saya aku macam tu juga tapi fikir balik saya fikir positif. Aku macam tu juga tapi hati tu memang tergelak gila. Memang tergelak. Mana kat saya masuk dalam TikTok tu. Dia cakap orang apa saya tak faham apa dia kan ini nak aku hina dia pula kan jadi sebab kita dah cakap macam ni tak ada orang hina kan jadi macam dia pun open lah kan jadi open lah tu saya cakap dia orang kita musikkan balik yang ingat supaya kita jangan rasa down kita kena berani kena tunjuk dengan masyarakat bahawa kita ni tak ni singkit kan maksudnya tak kita kena tunjuk lah kadang kita buat macam ni lama-lama pun orang macam kadang orang yang macam orang cacat OKU kan dia ada kelebihan dia melukis lagi perfect pada orang yang perfect kan pakai kaki jangan tunjuk kakinya tu so ada orang semula nak kaki kita tak jadi ya kan itu macam itu macam kita macam saya ada kelebihan nyanyi saya bersyukur lah dulu kan saya cakap teruk kan sekarang dah boleh lama-lama cakap pun dah orang dah boleh faham jelas lah kan jelas. Kan jelas jadi orang faham lah tak ada orang yang saya tak dengar tadi kan tak ada dulu tau dulu tapi bila sekarang saya rasa seronok lah bila benda yang pengalaman saya nak kongsi ke orang supaya kita banyak praktis orang macam saya ni kita kena ada semangat untuk belajar yang kita rasa jangan down kita tak cakap orang dulu saya tak ada cakap orang sebab semalu kan kalau kita tak cakap orang kita tak praktis macam mana nak praktis tak cakap susah so lama-lama kita bercakap orang akan faham cakap satu-satu sebutan tapi yang mana yang ada kehalangan yang sumbing tu dia tempat operate memang susah nak balik yang memang selamanya lah macam tu lah yalah. Okay bang, actually kita dah banyak dah banyak dah. Sebenarnya banyak nak cerita ni tapi kita dah berada di penghujung podcast. Jadi mungkin sedikit daripada Abang Azmi Arif mungkin satu pesanan ataupun impian ataupun hasrat kepada peminat ataupun mereka yang mendengar podcast ini di luar sana. Okay, bagi saya setiap apa yang kita buat tu kita kena buat dengan sungguh-sungguh. Biar orang nak cakap apa pun kita biar orang nak cakap kita ni muka tak malu ke muka tembok ke kan orang tu berangan ke kan yang penting kita tahu apa yang kita buat. Kalau kita dengar cakap orang kita tak akan berjaya sama orang business juga sama macam nyanyi orang business. Kalau kita dengar cakap orang nak komen orangnya kita tak akan hidup dengan komen-komen yang mana yang negatif. So kita ambil benda yang positif tu sebagai benda negatif kita ambil sebagai positif. Yang benda positif kita fikir benda tu adalah kebaikan untuk kita macam kita lebih lagi baiki lagi. So saya bagi saya cuba pemikiran kita kena tukar kena tu yang macam saya bukan orang sengot je orang yang tak ada menasik kaki ke yang gibap tangan tak ada yang buta kan sakit teruk tu kan jadi kita tu pandangan masyarakat maksud kita ada kelebihan masing-masing so jangan gibap teruskan orang tu sentiasa bersikap positif dan apa yang kita ada bakat yang kita tunjukkan bakat yang ada macam tu. Ya betul itu dia topik kita untuk episod kali ini bersama dengan Abang Azmi Arif kelebihan dalam kekurangan. Setiap orang ada kelebihan dan ada kekurangan. Tinggal lagi macam mana kita nak menerima setiap apa yang kita ada itu yang telah dianugerahkan oleh Tuhan itu untuk kita gunakan ke arah yang lebih baik dan positif dan sebagainya untuk kebaikan diri kita dan juga orang sekeliling. Jadi janganlah kita rasa down, terhina, terlebih sangat sebab masing-masing ada peluang dan juga hikmahnya lah dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Okey, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Abang Azmi yang sudi bersama dengan kita untuk episod kali ini, malam ini. Thank you so much bang. Abang nak nyanyi lagi ya?
Jadi Okay, saya nak request. Okay. Bercerita setia tu bang, please. okay. Sebenarnya suara saya tak boleh elok. Oh, ya ke? Tapi Okay, saya nyanyi. Okay. Saya baru pada semua. Saya semua bawa ni. Oh, semua. Jadi lepas tu kadang saya fikir nak nyanyi boleh je. Tapi tak sedap lah. Jadi macam semua mama sikit lah. Sebab dia twin lari. Saya nak pernah diberi oleh Abang Azmi satu CD bang dulu sebelum. Lagu apa? Bercerita setia tu Ada, lah. Oh. Single masa tu. Bercerita setia. So guys, boleh dengarkan Pencinta Setia. Bukan macam setia saja. Macam dia setia. Dengar lagu Cinta Kita Berdua. Cinta? Kita Berdua. Cinta kita berdua. Saya tengok sana tak? Cinta Kita Berdua. Cinta kita berdua adalah pecinta yang setia. Itu berlainan. Tak, dua lagu lah saya dua lagu. combine kan sekali. Macam Tapi saya favourite tu, Pencinta Setia. Nanti awak dengar lagu Cinta Kita Berdua. Ada lagu terbaru nak keluar? Dengar lagu tu lah. Di Infinity saya ataupun di YouTube ada. Cinta kita berdua? Cinta Kita Berdua. Nanti saya bagi link ni. Oh, itu lagu terbaru? Bukan, lagu lama. Tak, tanya ada lagu baru tak? Lagu baru ada. Single terbaru ke? Keluar tapi belum keluar lagi. Belum keluar lagi? Simpan dulu lah. Sebab takut lah. Kita kan nak keluarkan single ni kena betul-betul promosi. Kita tak boleh keluar sembarangan je tu kan. Plannya bila? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. InsyaAllah kita doakan semoga apa yang diusahakan oleh Abang Azmi akan cemerlang lah di masa akan datang, dan kita doakan kejaya Abang Azmi terus ke depan dan memberikan manfaat kepada orang sekeliling juga, insyaAllah. Jadi guys, kepada yang menonton dan juga mendengar, terima kasih kerana menonton podcast Kongsi Terang. Semoga apa yang dikongsikan oleh tetamu kita Abang Azmi Arif mendapat manfaat daripada anda, daripada kita semualah. Okay. Jadi sehingga berjumpa lagi di episod yang akan datang di hari yang sama, Rabu, setiap Rabu jam 9 malam hanya di YouTube Sufi House. Assalamualaikum.